keluarga kita, keluarga besar sikit, ada yang susah, yang memerlukan. Dia tak minta, tapi kita tahu jauh-jauh dengan dia susah. Kita akan segera datang membantu, kerana kita nak mendekatkan kehidupan kita dengan makna kemakmuran, iaitu it'amut ta'am wa tibul kalam. Bukan sekadar kampung kita, taman kita, negeri kita nak merelokasi sempadan sampai ke negeri China, sampai ke negeri Indonesia. Daripada Indonesia ke sini, kita ke Indonesia, di atas nama untuk sama-sama kita menuburkan semangat kemakmuran. Dan saya suka menggabungkan Aidilfitri ini dengan Aidiladha, dengan dua zikrullah yang sangat besar yang tidak ada di dalam Aidilfitri, yang bergabung apabila sampai dengan Aidiladha. Kalaulah ketika Aidilfitri dengan kita berpuasa 29 hari pada malam yang ke-29, malam yang ke-30 kita bertakbir hari raya. Adapun bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, mereka tidak boleh takbir raya lagi. Mereka hanya boleh bertakbir raya setelah mereka bertalbiyah sesungguhnya. Setelah mereka menyelesaikan rukun haji, menyempurnakan ibadah wajib haji, iaitu melempar atau melontar jamrah kubra pada pagi 10 hari bulan Zulhijjah, kemudian menyempurnakan rukun bercukur dan berhenti, barulah talbiyah itu bertukar menjadi takbir Aidilfitri. Betul ya, boleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kawan-kawan kita yang pergi KT12, KT25 minta, Ustaz tolong masuk dalam grup WhatsApp kita orang. Tak apalah, dia beli impact lah, masuk dalam WhatsApp ya. Jadi kalau dalam WhatsApp tu, dalam grup-grup ni, KT12 dah kira, dia tak buka pun, KT25 pun dah masuk. Jadi kita melihat pergerakan mereka, apa yang mereka bincangkan sampai sekarang. Nak pergi umrah kedua, nak pergi umrah ketiga, gambar-gambar dalam Masjidil Haram, sampai dekat mikat. Bahkan sebelum itu di Madinah lagi, Ustaz kita orang dah sampai mikat Baitul Ali, Ustaz kita orang lupa Ustaz niat. Cuba Ustaz send WhatsApp soalan Ustaz, kita pun send lah. Ustaz kita orang dalam banyak, Ustaz tak ada, tak pergi mana Ustaz tu, Ustaz tak pergi sekali. Dalam ada orang pesan, Ustaz apa nasihat Ustaz kita orang dalam perjalanan ke Makkah dan Mukarramah dari dekat terima. Pesan saya, bertalbiyah, saya bernangis. Ayuh mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan ibadah membaca Al-Quran. Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran wabki, bacalah Al-Quran dan menangislah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami tidak boleh menangis, apa yang kami perlu lakukan? Wa illam tabkau, wa illam tabki fatabakau. Jika kamu tidak boleh menangis, maka buat menangis. Tuan-tuan dan ibu dimulakan, bukan mudah untuk membaca Quran dan menangis. Saya kena ibu dimulakan ada pengalaman menangis membaca Al-Quran. Tetapi kita banyak pengalaman kita baca Quran yang tak menangis. Kita ada pengalaman sembahyang menangis, tetapi kita banyak pengalaman sembahyang yang tak menangis. Masjid, kalau ada kawan-kawan kita yang tinggal di sekitar Subang ni, Masjid Darul Ihsan ni memang masjid yang dikenali sebagai masjid kuat Kemulan. Dulu zaman Ustaz pada zaman Ustaz Arwah Nasuha, sekarang Ustaz Imran Nasuha, memang Kemulian nak suruh orang menangis. Bertalbiyahlah sehingga menangis. Sahabat-sahabat tanya Ustaz, kenapa pula kena talbiyah sampai menangis? Kerana tangisan itu bermakna kamu menghayati makna talbiyah. Hanya mereka yang menghayati makna talbiyah itu akan menghayati makna haji dan makna umrah.
Hanya mereka yang menghayati makna haji dan makna umrah lah, yang balik daripada Mekah umrahnya, yang balik daripada Mekah hajinya, dia akan menyambung kerja umrah dan kerja haji. Dia akan menyambung semangat kurbannya di tanah haji Mekah dalam wadah-wadah seumpama ini. Dia tidak akan melipat sejarah kemakmuran, kerana tidak mungkin tangan ini yang melipatkan sejarah kemakmuran yang telah diambil, kerana sejarah itu akan menjadi bukti penghayatan kita kepada ibadah. Ibu demikian oleh Allah SWT, talbiyah termasuk sya'airullah. Dia termasuk zikrullah. Dia merupakan zikrullah, syiar kepada umrah dan haji. Bahkan sebelum daripada itu, bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, mereka yang masuk dalam bulan haji, Allah Ta'ala pesan dalam suratul haji. Saya pesan kepada jemaah yang pergi haji, baca suratul haji. Hari ini saya pesan kepada kelab haji mulia, sebab ada perkataan haji itu, kelab haji mulia mau baca suratul haji. Kena rajin baca suratul haji. Saya tak pergi haji lagi. Ya, oleh kerana kita belum pergi haji lagi kena baca suratul haji. Panjang sangat 178 ayat. Ambil tengah-tengah ayat 26 hingga ayat 37. Baca, hayati, dan kita, saya yakin ayat dulu dekat kita tak nak sekali kita nak banyak sekali. Dan itu doa. Ya Allah, jemputlah kami berulang kali datang ke tanah suci Nuwah, mengerjakan ibadah haji juga, mengerjakan ibadah umrah berulang kali tanpa perasaan riak maupun sumber. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mendatangi Baitul Haram bersama keluarga, teman-teman dan masyarakat kami. Betul, orang yang selalu pergi ke tanah suci dipesan jangan cerita, you nak tahu I datang umrah ni dah masuk kali ni dah 39 kali. Yang lepas tu Tuhan punya kalau elok. Kalau kita sebut lagi, bermakna buruk siku. Apatah lagi kita sedar banyak amalan kita di tanah suci umrah dan haji yang banyak kekurangan. Setelah balik kita belajar lagi, ya Allah, kenapa lalu tak takbir banyak-banyak. Pengalaman kita pergi umrah, tuan-tuan tengok sendiri, tengok sendiri jemaah kita kurang berminat dengan talbiyah. Betul tak salah? Khususnya ketika umrah tadi. Kalau umrah daripada mikat bin Wali itu di mana? Khususnya bila ketika ustaz dan khalifah tak ada. Kalau ada yang mimpin tu semangat lagi talbiyah. Tuan-tuan bertalbiyah sini. Kerana talbiyah kita disahut oleh penduduk langit dalam dua keadaan. La labbaika wa la sa'daika. Talbiyah kamu kami tidak terima. Wa la sa'daika, tiada kebaikan untuk kamu, celakamu. Zaduka haram. Harta yang kamu cari, yang kamu beli telekong, kamu beli kain ihram, kamu buat tambang bukit.com, kamu berurusan dengan travel, ini syubhat. Rezeki kamu datang ke tanah suci ini haram. Hajjuka ma'jur wa ghairu makruh. Haji kamu ditolak, umrah kamu ditolak, tiada kemakruhan. Tuan-tuan, bayangkan kita talbiyah dapat respon daripada langit dengan respon jenis ini, tak nangis kita. Talbiyah kali kedua, kita rasa kita juga. Talbiyah kali ketiga, talbiyah sampai puluhan ratus. Kerana mungkin talbiyah puluhan yang pertama, ratusan yang pertama ditolak oleh langit. Namun berita baik, di dalam talbiyah ada taubat. Labbaik Allahumma labbaik. Hamba-Mu datang menyahut seruan-Mu, wahai Allah. Dalam arti kata, hamba-Mu bertaubat kepada-Mu, wahai Allah. Orang pergi haji, orang bertaubat.
Orang pergi haji, orang pergi umrah, dia sedang merentasi perjalanan orang yang bertaubat. Selama ini kita mengungkap kalimah taubat, astagfirullah. Selama ini kita mengucap kalimah sayyidil istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhir. Selama ini kita solat taubat. Itu pun boleh kita petikai tau. Tunggu sembahyang kemudian baru solat taubat. Antara solat sunat yang hampir menjadi wajib kepada kita ialah solat taubat. Mengapa? Kerana kita semua berdosa. Dan dosa itu berlaku dalam dua keadaan. Dosa yang kita tidak mengetahui dengannya, dan apatah lagi dosa yang kita merancang walaupun untuk melakukannya kerana lemahnya iman. Ya Allah, aku tak boleh tidur malam ini, ya Allah. Kalau aku tidur tanpa bertaubat kepadamu, ya Allah, mana mungkin, ya Allah, mana mungkin. Tidur kita dalam sembahyang taubat, tidur kita dalam keadaan bermuhasabah dan kita sedar. Mana mungkin kita boleh tidur kerana tidur itu anak kepada kematian dalam keadaan kita tidak bertaubat. Tak cukup istighfar, tak cukup sayyidil istighfar, tak cukup. Kita bangun mengerjakan 2 rakaat sebelum tidur. Adapun perjalanan mengerjakan umrah, yang perjalanan orang yang bertaubat. Tidak ada apa yang nak kita banggakan dengan umrah kita yang berapa kali. Tak ada pun nak bangga apa orang lain kita tak ada apa nak bangga. Saya banyak dosa. Bahkan orang yang dijemput berulang kali ke tanah suci, kalau kita semak-semak, orang yang banyak dosa ni, dan Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah dengan sebaik-baik taubat di tanah haramnya, di depan Kaabahnya. Berbanding dengan kawan-kawan kita yang tidak berpeluang kot dan ada kot untuk sampai ke tanah suci, dia pergi sekali je. Mungkin kerana dia tak banyak dosa. Kita banyak dosa sampai kita terpaksa buat boleh banyak kali datang ke tanah suci. Tak apalah, wahai Allah, daripada aku sedar aku banyak dosa di padang mahsyar, dia aku sedar aku banyak dosa di padang mahsyar. Tak ada kerugian untuk kita sedar dan insaf bahawa kita banyak dosa. Dan ia memberi peluang yang banyak dan kesempatan yang bersepadu untuk kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Sehingga taubat itu ditandai dengan tangisan. Dan tetapi ada taubat. Hamba datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Hamba datang menyahut panggilanmu, dan arti kata hamba bertaubat kepadamu. Dan aku nak bertaubat ni, ya Allah, tak apa, aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan kerjayaku, aku tinggalkan syarikatku, tak apa, ya Allah. Aku berpisah dengan dunia sementara. Aku nak pergi dunia yang kekal nanti. Sebab tu ayat pun boleh kan, Mekah dah sekarang dah canggih, ada wifi, orang update Facebook. Tapi akan sampai di lokasi namanya Arafah, di satu kawasan yang segala-galanya, tak tahulah kau ada update Facebook lah waktu tu kat Arafah. Berikan tumpuan kita barang 6 jam. Kita yang berada di tanah air ni, kita tidak pergi haji, Ustaz, kita nak buat apa? Puasa hari Isnin 14 hari bulan 10, minggu yang ketiga bulan Oktober. Tak berapa lagi lah. Masuk dalam diary, siap. Bahkan buat program iftar jamaah di surau, di masjid, ataupun organisasi kita buat program dengan keluarga. Alo anak-anak, 14 dan 10 tu hari Arafah, jom puasa sama-sama. Puasa apa pula punya ibu ni, apa ni? Itu puasa Arafah tu. Arafah tu apa ni? Itu orang baru muda. Kita yang tak pergi haji, kita puasa. Kita nak rasakan detik-detik tersebut. Orang yang nak pergi haji dapat